A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil karim al mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Pertama sekali mari kita sama-sama memanfaatkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini tuan-tuan, tazkirah zuhur pada hari ini, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kitab ringkasan kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis yang kelima. Jadi kebetulan hadis ni bertepatan dengan bulan ni lah. Jadi hadis yang kelima pada tengah hari ini iaitu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia menyebut, dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan iman dan penuh pengharapan, wahtisaban, nescaya dia diampunkan baginya apa dosa-dosa yang terdahulu. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menceritakan tentang kelebihan mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni terdapat dalam bulan Ramadan. Satu bulan yang mana pada bulan ni adanya satu malam yang paling terbaik, iaitu malam Lailatul Qadar. Bilakah berlakunya malam Lailatul Qadar itu khilaf di kalangan ulama. Jadi ada ulama menyebut berlaku pada malam 27. Kerana dia mengambil beberapa perkiraan. Itu sekadar perkiraan para ulama. Kita percaya boleh, tak percaya pun boleh. Contohnya ialah ada ulama yang kira, dia sebut, dia kata perkataan Lailatul Qadar Allah Ta'ala sebut 3 kali dalam Quran. Lailatul Qadar, Lailah 5 huruf, Al-Qad Lailah 4 huruf, Al-Qad 5 huruf, jadi 9 huruf. Bila 9 kali dengan 3 jadi 27. Ada kira yang macam tu. Itu perkiraan saja. Jadi ada juga pandangan menyebut pada malam mana dia punya malam-malam yang lain lah. Tetapi yang pastinya ialah berada pada 10 malam terakhir dan dia terjadi pada malam ganjil. Jadi kalau kita beribadah pada setiap malam kita melaksanakan qiyamul lail, buat ibadah dengan penuh pengharapan pada Allah bermula pada 1 Ramadan,
insya-Allah orang ni akan Allah Taala pilih untuk dia melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar. Dan dia akan dapat merasai perbezaan antara melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan pada malam-malam yang lain. Dia akan dapat rasa. Tapi kalaulah dia tu hari ni datang, esok tak datang, lusa tak datang, seminggu sekali datang, kemudian tak datang, lebih banyak daripada datang. Jadi susahlah nak dapat. Jadi maknanya ialah nak dapat malam Lailatul Qadar perlu berusaha daripada sekarang. Dan perlu minta kepada Allah. Kerana tidak ada orang yang boleh memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah pada malam tersebut kecuali Allah. Tiap-tiap malam kena minta tuan-tuan. Dalam sujud setiap daripada solat tarawih, ketika mana kita berbuka puasa, minta pada Allah supaya Allah sempatkan pada kita untuk beribadah pada malam tersebut. Kerana apa? Kerana beribadah pada malam tu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dia. Seperti mana Tuhan sebut, khairum min alfi syahr, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya ialah pada malam tersebut tuan-tuan, kita melaksanakan ibadah tu lebih baik daripada sisa umur kita yang lain. Kita dapat satu malam tadi, dia lebih baik daripada malam-malam sisa kehidupan kita yang lain. Maknanya ialah lebihnya pada malam tersebut. Jadi untuk mendapatkan, untuk kita pada malam tu kita bangun, maka hendaklah kita terus istiqamah pada malam pertama Ramadan sehinggalah pada malam-malam yang terakhir. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut menghidupkan pada malam tu. Kalau dalam bulan Zulhijjah, yang lebih baik afdalnya ialah pada siang hari. 10 Zulhijjah juga ada kelebihan dia. Siang hari 10 Zulhijjah itu baik, bagus. Ada kelebihan, ada kemuliaan dia. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Tapi bila sebut waktu malam, kelebihan pada waktu malam terletak pada 10 akhir Ramadan. Jadi kita hari ini baru hari yang kelima Ramadan. Jadi perlu sedar kan, perjalanan kita pada bulan ni ada 25 hari lagi. 15 hari lagi persiapan kita untuk berhadapan dengan 10 malam yang terakhir, yang disebut sebagai 10 hari pecutan terakhir, untuk kita buat ibadah dengan bersungguh-sungguh pada malam tersebut. Jadi itu disebut kelebihan yang besar. Jadi ke mana kita perlu ambil bila disebut dengan malam-malam kelebihan tadi. Dan dalam hadis ini Nabi sebut may yakum lailatul qadar, sesiapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar dalam keadaan beriman dan penuh keikhlasan pada Allah, nescaya dia diampunkan dosa dia yang telah lalu. Ini kelebihan dia tuan-tuan. Kalau kita tanya kenapa lebihnya malam Lailatul Qadar, apa istimewanya terdapat pada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qadr. Apa peristiwa yang berlaku pada malam tu sehingga malam tu diangkat kemuliaannya oleh Allah? Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr, pada Lailatul Qadar. Maknanya ialah pada malam tu jadi istimewa kerana pada malam tu ialah malam diturunkan Al-Quran. Dan malam ni tuan-tuan terdapat dalam bulan Ramadan. Dalam sebulan Ramadan ni akhir dia ada satu yang disebut malam Lailatul Qadar. Sebulan ada satu malam saja, malam yang diturunkan Al-Quran, menyebabkan bulan tu, bulan Ramadan tu disebut sebagai bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, dan bulan tu diangkat kemuliaannya oleh Allah. Satu-satunya nama bulan yang disebut oleh Allah ialah bulan Ramadan. Bulan lain Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran. Bulan Ramadan Allah Ta'ala sebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hebatnya Ramadan ni kerana pada bulan ni adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bersempena dengan sejarah penurunan Al-Quran. Quran turun pada bulan ni,
maka bulan ni diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak sebut bulan Ramadan mulia dengan sebab lain. Tapi Allah Taala sebut bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maknanya hebatnya penurunan Al-Quran, sebab Al-Quran menjadikan bulan Ramadan ni bulan yang mulia. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, satu malam tu jadi mulia kerana Quran, satu bulan tu jadi mulia kerana Quran. Bagaimana kalau kita membaca Quran, melazimi kehidupan kita dengan Quran, mentadabbur Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mesti kehidupan kita akan diangkat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, orang yang mahir dalam membaca Quran ni, mereka akan bersama dengan golongan para malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang berusaha untuk memandaikan diri dia dengan Al-Quran. Dia belajar Al-Quran, tiba-tiba waya tak. Nabi sebut, orang ni dia tidak lancar baca Quran dia. Dia ada usaha, dia cari guru, dia berguru, dia maknanya ada usaha untuk memandaikan dia kepada Quran. Tapi tetap juga bacaan Quran dia ni tak betul, tidak tepat. Dan dia mendengar bacaan dia, bacaan Quran dia tu tak tepat, menyebabkan hati dia tu rasa sedih dengan bacaan dia sendiri. Dia tahu bacaan dia tidak tepat, bacaan dia bukanlah bacaan yang betul, tetapi dia berusaha dia mencari guru untuk memperbetulkan bacaan dia. Lahu ajrani, Nabi sebut, orang ni dia akan dapat dua pahala. Pahala pertama iaitu pahala membaca Quran. Pahala yang kedua iaitu pahala dia rasa sedih kerana dia membaca Quran dalam keadaan bacaan Quran dia tu mana tidak tepat, kan? Jadi walaupun dia dah berusaha berulang kali untuk memperbetulkan bacaan dia, tapi kalau orang yang tak pernah belajar Quran, tiba-tiba ambil Quran, terangkak-rangkak baca Quran, kalau orang ni dia tidak akan rasa bersalah, tuan-tuan. Orang ni bukan termasuk di kalangan orang yang akan mendapat dua pahala tadi. Dia tak akan rasa bersalah sebab dia tak pernah belajar Quran. Dia tak pernah rasa dia tak pernah rasa untuk pandai dalam membaca Quran. Kalau dia rasa bersalah, nescaya dia akan cari guru untuk memperbetulkan bacaan dia. Tapi kalau dia membiarkan kehidupan dia dalam keadaan tak pandai baca Quran, dia boleh baca semua surat khabar, semua bahasa dia faham, tapi dia tak boleh baca Quran. Ini satu musibah yang besar, tuan-tuan. Kerana baca Quran ni satu benda yang disebut mana muta'abbad bitilawatihi. Membaca dia dikira sebagai satu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang baca Quran ni banyak, kan? Antaranya iqra'ul Quran fa innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah kamu akan Quran kerana Quran itu akan menjadi syafaat kepada kamu di hari akhirat. Dalam hadis yang lain, Quran boleh menjadi peguam bela kepada dia di hari akhirat, kan? Mana surah-surah Quran ini akan menjadi peguam bela kepada kita di hari akhirat. Tidak ada amalan yang dapat menyaingi Quran, sehingga amalan tu boleh menjadi peguam bela kepada kita. Peguam bela maksudnya ketika mana kita ditanya oleh Allah, Al-Quran akan menjawab bagi pihak kita. Tuhan tanya kenapa begini, Quran akan jawab seandainya hidup kita berdampingan dengan Al-Quran. Jadi kelebihan yang besar, tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita tengok Allah memfardukan pada bulan ni, iaitu difardukan puasa. Kerana apa? Kerana Allah nak supaya kita ni jangan melayani Ramadan seperti mana kita layan bulan-bulan yang lain. Kalaulah tidak ada puasa pada bulan ni, tuan-tuan, tak ada program ibadah, adakah kita akan hormat Ramadan? Adakah kita akan merasai kehadiran Ramadan? Bulan-bulan yang lain, bulan Rajab, bulan Zulqa'dah ataupun bulan Zulhijjah, bulan-bulan yang lebih ada kelebihan di sisi Allah. Bila tidak ada kefarduan sebegini, kita tak merasai kehadiran bulan tersebut. Berbeza dengan Ramadan. Bila kefarduan puasa menyebabkan kita merasai kehadiran Ramadan.
Jadi menyebabkan kita berhenti sekejap dan kita rasa dan kita menghormati pada bulan tersebut. Ini tuan-tuan. Jadi maknanya ambillah peluang, jangan nampak Ramadan ni hanya sekadar puasa saja. Jadi ambillah peluang untuk mempertingkatkan amalan kita dengan amalan-amalan yang lain selain daripada puasa, baca Quran, kemudian beriktikaf dan sebagainya. Begitu juga dalam hadis ni Nabi menyebut berkenaan dengan mayyakum, iaitu sesiapa yang mendirikan, yakni mendirikan dengan maksud orang tu melaksanakan qiyamul lail pada pada malam Lailatul Qadar. Jadi mendirikan, menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar ni, kan, maka orang ni akan disebut akan mendapat kelebihan. Jadi selain daripada puasa, kita juga maknanya digalakkan untuk menghidupkan malam-malam pada bulan Ramadan ni. Lebih-lebih lagi pada 10 malam yang terakhir. Jadi menghidupkan dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan solat, dengan tasbih, dengan zikir, baca Quran dan sebagainya. Jadi pada malam tersebut maknanya digalakkan kita untuk memperbanyakkan solat. Kalau kita lihat tuan-tuan, qiyamul lail ni antaranya memberikan kelebihan yang banyak kepada manusia, kepada kita sendiri. Jadi bila ada galakan sebegini, bagus untuk memberikan semangat pada kita untuk kita ni bangun pada tiap-tiap malam dan melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail ni disebut sebagai maknanya disebut sebagai amalan yang dilaksanakan oleh orang yang soleh. Kalau orang tu orang soleh, dia mesti bangun qiyamul lail. Kan? Dialah amalan orang yang soleh, orang golongan-golongan para anbiya, para sahabat, para tabi'in dan juga para maknanya golongan-golongan orang yang soleh. Kan? Jarang kita jumpa orang tu baik, orang alim, golongan aulia tapi tak bangun qiyamul lail. Mereka akan bangun melaksanakan qiyamul lail. Jadi ada kelebihan dia. Disebut dalam beberapa hadis. Contohnya dalam satu hari Nabi sebut berkenaan dengan kelebihan qiyamul lail. Contohnya ialah Nabi kata bila mana seseorang anak Adam tu dia tidur, seseorang tu dia tidur. Kan Nabi kata ketika mana salah seorang di antara kamu tidur. Bila kita tidur tuan-tuan, syaitan dia akan lilit atas kepala kita dengan 3 lilitan. 3 lilitan. Kalau kita ambil serban, lilit atas kepala kita dengan 3 serban, rasa berat kepala. Ni 3 lilitan. Bentuk lilitan tu macam mana? Wallahu alam. Tapi 3 lilitan dia diletakkan di atas kepala kita. Kemudian bila mana kita bangun, kemudian mengucapkan, mana kita berdoa dengan sebut nama Allah. Contoh kita bangun sedar kita sebut Allah. Mana alhamdulillah bagai contoh. Dia telah merungkaikan satu lilitan tadi. Satu ikatan tu terlepas. Kemudian kita pun pergi mengambil wuduk. Bila ambil wuduk, merungkaikan lilitan yang kedua. Kemudian bila mana kita semayang, kita solat, dia merungkaikan lilitan yang ketiga. Bila 3 lilitan ni keluar, tercabut daripada mana kepala kita, itu menyebabkan kepala kita ni akan jadi ringan, kan? Ringan, kemudian kita ni kehidupan kita akan jadi positif dan rajin tuan-tuan. Berbeza dengan kalau kita bayangkan mana lilitan kepala tersebut tidak tercabut, dan keesokan harinya pula ditambah pula dengan 3 lilitan yang baru. Bagaimana keadaan seseorang tu? Mesti kehidupan dia akan jadi stres, tidak tenang dan sebagainya. Sebab tu kunci untuk kebahagiaan antaranya ialah mencari qiyamul lail, mencari malam-malam pada akhir-akhir ni, pada akhir-akhir malam. Jadi kita hari ni mudah, kan? Bila kita bangun sahur, kan, maka kita bangun juga untuk melaksanakan qiyamul lail. Sebelum daripada sahur, mandi terlebih dahulu bagi badan tu segar, kan? Mandi dalam keadaan air sejuk pun tak apa, tak ada masalah. Itu lebih maknanya menjejukkan lagi ataupun menyegarkan lagi badan kita. Kemudian kita solat paling kurang 2 rakaat. Selain daripada tarawih kita buat, kan? Kemudian 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum daripada kita bersahur, kan? Itu akan dapat menyegarkan kita tuan-tuan. Kan? Kita akan dapat merasai perbezaan malam yang kita melaksanakan qiyamul lail dengan malam yang kita tak bangun untuk qiyamul lail. Akan ada perbezaan dia. Kan?
Bagi orang yang merasai, dia akan tahu. Semua orang-orang yang hebat, dia akan bangun. Paling kurang lewat dia bangun pada pukul 5 pagi. Kan? Itu kalau dia kata bangun lepas daripada 5 pagi, kehidupan dia tidak akan jadi positif. Dia akan jadi stres, tuan-tuan. Orang yang pernah merasai kehidupan yang senang ni, tenang ni, tiba-tiba kalau dia diuji dengan benda yang susah, tuan-tuan, dia akan rasa benda tu. Bagai contoh, kita ambil ialah tuan-tuan naik kereta. Naik kereta balik Kelantan, biasanya naik kereta Velfire bagai contoh. Seronok lah, 5-6 jam tak rasa apa. Tiba-tiba nak balik raya, kereta rosak. Kan? Cari kereta member, semua balik kampung. Lalu kawan kita kata, ada satu kereta aku ni, kereta kancil. Kereta kancil yang dia punya lampu 4 segi tu. Aircon tak ada, kan apa tak ada dan sebagainya. Kita pun naik, tuan-tuan. Orang yang pernah duduk dalam aircon, naik kereta sedap, tiba-tiba naik kereta yang macam tu tak ada, perjalanan 5-6 jam, dia akan rasa panahnya, rasa tak selesanya. Sama juga orang yang ada ketenangan dalam diri dia. Dia pernah merasai ketenangan. Dia pernah rasa sedapnya, seronoknya tenang ni. Kan? Lazatnya dia punya ibadah ni. Tiba-tiba kan dia buat maksiat, tuan-tuan, tiba-tiba dia buat maksiat, dia akan rasa, oh hari ni rasa tak selesa hari ni. Tengok-tengok, cek-cek, oh tak bangun qiyamul lail. Mungkin dia buat maksiat pada pagi tadi. Menyebabkan hati dia tu ditarik, keindahan dan ketenangan itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbeza dengan orang yang tak pernah merasai ketenangan. Dia tak pernah bangun qiyamul lail, dia tak pernah buat ibadah, dia tak pernah rasa tenang tu macam mana. Kan? Kalau orang mukmin, dia akan pernah rasa tenang tu. Dia akan rasa perbezaan tu, dia akan rasa. Waktu kalau kita bangun pada malam yang kita bangun qiyamul lail dengan malam yang kita tak bangun qiyamul lail, kita akan rasa perbezaan dia, tuan-tuan. Jadi walaupun kita bangun lewat, kan, contohnya kita mengantuk, tapi maknanya kehidupan kita tu tidak serabut. Kan? Akan ada perbezaannya. Jadi carilah, tuan-tuan, bulan Ramadan ni sempat untuk kita mendapat kelebihan ketenangan sebegini. Kita sempat, kita mana digalakkan untuk, mana kita sempat ataupun kita berpeluang untuk mendapatkan kelebihan ni. Jadi rugi untuk kita tidak mana mencari dan mana menggali ataupun menggarap kelebihan yang telah mana sediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kita doakan semua sekali di antara kita, saya dan tuan-tuan, pada tahun ini insya-Allah kita mendapat malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi kena istiqamahlah. Jadi pada awal sampailah kepada akhir Ramadan, insya-Allah. Jadi kena rajin. Walaupun malah ni dia kena paksa, ibadah ni dia kena paksa. Kan? Jangan bila malah kita pun mana ikut dia punya apa, dia punya kehendak hati itu. Ibadah ni dia kena paksa. Sebelum daripada dia rasa kelazatan, dia kena paksa terlebih dahulu. Jadi akhir kepada mana kita paksa diri kita tersebut, insya-Allah kita akan merasai kemanisan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukuplah sekadar itu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada tengah hari ini. Jadi yang baik terdatang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.